Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan laporan mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam, Task Force Operasi Pematuhan telah membuat 82,288 pemeriksaan bagi memantau dan menguasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 5,177 pasaraya, 4,840 restoran, 853 penjaja, 1,502 kilang serta 4,172 bank telah diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 1,173 terminal pengangkutan darat, 188 terminal pengangkutan air dan 168 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan juga telah memeriksa sebanyak 34,740 buah kenderaan persendirian, 2,031 kenderaan awam dan 284 vessel. Turut diperiksa adalah 2,420 pasar awam, 4,277 tempat ibadah, 1,627 tempat riadah dan 482 tapak binaan. Sebanyak 3,391 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 18,580 anggota dan semalam turut disertai oleh anggota Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semalam, PDRM telah menahan 130 individu. Daripadanya, 62 individu telah pun direman dan 68 individu telah pun diberikan kompaun di atas kesalahan melanggar SOP PKPB. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan, pihak polis sememangnya bertegas di dalam tindakan mereka dan tidak ada individu yang akan terlepas daripada tindakan jika melanggar dan juga gagal untuk mematuhi SOP dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. PDRM juga telah mengenakan 149 sekatan jalan raya merentasi sempadan di seluruh negara dan PDRM telah memeriksa 271,646 kenderaan. Semalam juga sebanyak 2,412 kenderaan telah cuba merentas negeri atas alasan mahu pulang ke kampung dan diarah berpatah balik. Jadi minat orang nak balik kampung ni rupanya tak berubah walaupun setiap hari di nasihat, diberi peringatan dan sebagainya. Semalam daripada laporan yang dibuat oleh pihak polis sewaktu mesyuarat pagi tadi di Kuantan, 1,300 orang beratur di balai polis di IPD Kuantan, di balai polis daerah Kuantan untuk memohon kebenaran pulang ke kampung, iaitu untuk merentas negeri. Oleh itu saya ingin tegaskan, Mesyuarat Khas MKN hari ini telah memutuskan bahawa pergerakan merentas negeri tidak dibenarkan sama sekali.
Jadi tak payahlah selepas ini nak beratur panjang-panjang untuk mendapatkan kebenaran daripada polis untuk merentas negeri. Jadi tak perlu lagi lah. Kerana polis tidak akan benarkan lagi, kerana kita tidak membuka lagi ruang untuk rentas negeri ini. No more. Dan yang keduanya, tadi sampai hari ini, bila setiap hari saya menyebut tentang sekatan jalan raya, beribu-ribu kereta nak balik kampung, apa yang dilakukan oleh polis adalah arahkan supaya putar balik, berpatah balik. Mulai hari ini, kita telah pun bersetuju supaya mereka bukan saja diarahkan berpatah balik, tetapi di compound, di tempat sekatan jalan raya tersebut. Jadi kita benar-benar mahu supaya rakyat sedar, kerajaan benar-benar serius untuk tidak membenarkan kes rentas negeri ini berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, semua sudah baca di dalam media bahawa akibat rentas negeri, semalam kita baca satu perempuan didapati positif apabila sampai ke kampung setelah merentas negeri. Sebab itu kita tidak ada kompromi lagi, tidak ada bertolak ansur lagi di dalam soal rentas negeri ini. Dan saya dah sebutkan, mana yang dah balik pun bila pulang ke Kuala Lumpur, mereka mungkin saya jangka tidak akan terlepas daripada tindakan seterusnya. Saya ingin maklumkan bahawa PKPD di kawasan pasar Jalan Osman, Petaling Jaya, Selangor akan tamat besok 22 Mei 2020. Jadi ini merupakan PKPD yang terakhir. Jadi selepas ini tidak ada lagi PKPD, ada satu dua tu adalah PKPD secara pentadbiran, mungkin di Pasar Pudu dan sebagainya, tetapi PKPD yang lockdown sepenuhnya telah pun tamat di Jalan Osman, maka tiada lagi PKPD. Mengenai ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020, mereka telah melakukan 6,858 operasi sanitasi yang merangkumi 174 zon, termasuk 78 di zon kuning dan merah. Sebanyak 10,489 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah pun disanitasi. Turut disanitasi adalah 6,305 bas, 24 lori, 572 van, 200 kereta, 12 pengangkutan air dan 1 kapal terbang. Semalam, sebanyak 103 operasi sanitasi yang meliputi 39 zon merah dan kuning di 13 buah negeri, termasuk 25 operasi di Sarawak, 17 operasi di Sabah, 17 operasi di Melaka dan 16 operasi di Johor. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 21 Mei, sebanyak 263 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 259 pada hari sebelumnya, yang mana 16,553 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 417 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan dikuarantin secara wajib. Seramai 38,512 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020 dan sehingga hari ini seramai 30,595 individu telah pun selesai menjalani proses kuarantin wajib dan telah dibenarkan pulang. Seperti yang saya umumkan semalam, rakyat Malaysia yang pulang yang akan dikuarantin wajib
akan dikenakan charge 50% daripada jumlah sebenar bayaran hotel tu, iaitu jumlah sebenarnya 150, bermakna mereka perlu bayar RM75 untuk diri mereka, dan RM75 lagi akan ditanggung oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, mesyuarat hari ini bersetuju untuk mengecualikan bayaran ini kepada golongan orang kurang upaya ataupun OKU. Selain daripada itu, semua kena bayar 50%. Manakala bagi peserta Malaysia My Second Home, mereka perlu menanggung sepenuhnya bayaran untuk kuarantin wajib di hotel-hotel yang telah pun ditetapkan. Mengenai keperluan asas, Penguatkuasa KPDN HEP telah membuat pemantauan harian ke atas 25 jenis barangan di 968 premis perniagaan, termasuk peruncit sebanyak 747, 191 pemborong dan 30 penghilang. Dari segi pemantauan mereka, dapatan mereka adalah barang keperluan mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara yang berterusan dan mudah diperolehi, termasuklah sewaktu bulan Ramadan ini. Begitu juga dengan laporan daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan juga membuat pemantauan di peringkat pengeluar makanan. Tadi KPDN HEP di premis perniagaan. Bagi pengeluar makanan juga, termasuk beras, sayur-sayuran, ikan, daging dan sebagainya, mereka juga memberikan laporan bahawa bekalan makanan adalah mencukupi. Oleh itu, rakyat tidak perlu merasa bimbang dan ragu dari segi kecukupan bekalan makanan, kerana bekalan makanan adalah mencukupi dan mudah diperolehi. Manakala dari segi harga bekalan makanan, keperluan harian seperti ayam dan sebagainya, seperti yang kita ketahui, pada 20 bulan Mei, KPDN HEP telah pun mengumumkan skim kawalan harga maksimum musim perayaan. Sebanyak beberapa jenis barangan telah pun diwartakan sebagai barangan yang dikawal harga maksimumnya. Dan saya difahamkan mereka akan menambahkan lagi jenis barangan-barangan lain yang akan dikawal harganya. Oleh itu, orang ramai bukan saja tidak perlu bimbang dari segi cukupnya keperluan makanan, tetapi dari segi kenaikan harga pun akan dipantau oleh KPDN HEP dengan apabila diumumkan skim kawalan harga musim perayaan ini. Dari segi pemantauan SOP PKPB, pegawai penguatkuasa KPDN HEP juga telah melakukan sebanyak 1,903 pemeriksaan. Pemeriksaan mereka mendapati 1,736 premis mematuhi SOP yang telah ditetapkan, dan sebanyak 150 premis telah diberikan nasihat, dan 17 premis lagi diberikan amaran di atas ketidakpatuhan SOP. Jadi seperti biasalah, saya ingin menggesa kepada rakyat kita yang keluar membeli belah. Yang pertamanya, patuhilah SOP yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan, khususnya mengenai penjarakan sosial. Dan lebih penting sekali lagi ialah jangan bawa anak-anak kecil dan juga warga emas bersama sewaktu shopping, kerana mereka ini terdiri daripada golongan yang berisiko tinggi. Kalau kita sayang kepada anak kita, kalau kita sayang kepada ibu bapa kita yang telah pun sampai ke status warga emas,
jangan membahayakan mereka dengan membawa mereka bersama apabila kita keluar membeli belah dan sebagainya. Mengenai rumah ibadat bukan Islam, hari ini Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Datuk Halimah Muhammad Sadiq telah membentangkan kepada mesyuarat khas menteri-menteri berkenaan dengan SOP rumah ibadah bukan Islam, hasil rundingan dan persetujuan bersama dengan ketua-ketua badan-badan agama bukan Islam ini. Oleh itu, mesyuarat telah pun bersetuju untuk membenarkan rumah ibadat bukan Islam untuk beroperasi di zon hijau sahaja mulai 10 hari bulan Jun 2020. Tetapi mereka juga perlu patuh kepada SOP-SOP yang ketat yang telah kita persetujui. Di antaranya adalah bilangan kehadiran tidak boleh melebihi 30 orang. Tertakluk kepada keluasan saiz rumah ibadat tersebut. Kalau rumah ibadat itu kecil, tidak boleh memuatkan 30, maka kuranglah daripada 30. Bukan makna bila kita kata 30, spesnya kecil, maka berhimpit-himpit. Tidak boleh. Dia mesti berdasarkan juga keluasan tempat itu walaupun maksimumnya 30. Penganut yang berumur 70 tahun ke atas dan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan hadir. Saringan suhu badan, penyediaan hand sanitizer, pemakaian topeng muka juga perlu dipatuhi setiap masa. Dan satu lagi ialah kebenaran menggunakan rumah ibadat agama bukan Islam ini hanya untuk warga negara Malaysia saja. Warga negara lain tidak boleh. Dan kebenaran ini hanya berdasarkan hari-hari yang penting. Hari-hari yang utama bagi agama masing-masing. Sebagai contoh, agama Kristian, hari Ahad, mereka ke gereja hari Ahad, maka hari Ahad saja yang dibenarkan. Ada gereja agama Hindu mungkin ada hari tertentu, agama Buddha mungkin ada hari tertentu, satu hari dalam seminggu yang mereka perlu pergi. Jadi kita hanya benarkan 1 atau 2 hari saja di dalam seminggu. Setakat ini kita meluluskan sebanyak 174 rumah ibadat di seluruh negara yang dibenarkan beroperasi, termasuk 84 kuil, 15 tokong, 67 gereja dan 8 gurdwara Sikh. Jadi kita, ini peringkat, maknanya dari spesial kata tu pembukaan secara berperingkat. Ini lebih kurang 1% saja daripada keseluruhan jumlah rumah ibadat yang dibuka. Ini walaupun seperti saya kata tadi, ini adalah persetujuan yang dicapai secara bersama. Maknanya dipersetujui oleh ketua-ketua persatuan agama-agama yang berkaitan. Ya, ini adalah hasil rundingan. Bukan kita yang memutuskan, menetapkan, ini bukan mesyuarat khas menteri, tetapi cadangan daripada mesyuarat di antara Menteri Perpaduan dengan pemimpin-pemimpin agama yang berkaitan. Manakala prosedur pelaksanaan urusan perkahwinan di rumah ibadah mereka masih lagi ditangguhkan. Pegawai-pegawai Kementerian Perpaduan Negara termasuk Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional telah dilantik sebagai pegawai pemantau di bawah Seksyen 3 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342. Kementerian Perpaduan Negara akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk menyelaraskan pelaksanaan pembukaan rumah-rumah ibadat ini bersama dengan pihak berkuasa tempatan. Kebenaran operasi ini akan ditarik balik jika ada di antara tempat-tempat tersebut gagal untuk mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan dan sebenarnya dikeluarkan juga oleh
rumah-rumah ibadat tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat di negara lain amat tegas sekali dari segi SOP musim perayaan ini. Di Arab Saudi seperti kita ketahui, perintah berkurung dikenakan. Di Indonesia, negara jiran kita, mereka telah pun membatalkan cuti raya ni. Tidak ada perayaan, tidak ada sambutan untuk hari raya dan sebagainya. Walaupun kita faham budaya kita di Malaysia ini, hari raya merupakan satu perkara yang penting. Sebab itulah kita memberikan sedikit kelonggaran untuk berraya dengan SOP yang kita keluarkan. Hanya satu hari raya pertama, tak lebih 20 orang, dan digalakkan tidak menerima tetamu. Ya? Walaupun kita ada kelonggaran, tetapi kita mesti menilai sendiri, adakah tindakan itu berbahaya kepada keluarga kita ataupun masyarakat di sekeliling kita. Sebagai contoh, wanita yang dibenarkan pulang ke kampung, wanita daripada Kuala Kerai, ingin bersalin di kampung. Jadi pihak polis membenarkan atas alasan kesihatan dan dia nak bersalin di kampung, jadi kita benarkan. Tiba-tiba didapati positif. Dan kita difahamkan sebelum mereka balik ke rumah, sebelum dia balik ke rumah dia dah berjumpa dengan berbagai-bagai orang tertentu, keluarga yang dekat dan jauh dan sebagainya. Dah oleh kerana rindu, kalau puasa, kalau lama tak jumpa, berpelukan-pelukanlah antara satu sama lain. Itu normal. Itu normal lama, bukan normal baru. Berpelukan dan sebagainya. Akhirnya didapati positif. Apabila dia positif, the whole kampung itu terpaksa walaupun tidak dianggap sebagai MCO ataupun EMCO, PKPD, tetapi semua orang kampung tertaluk kepada saringan dan sebagainya. Semua kampung dianggap seperti lockdown jugalah. Seperti walaupun bukan PKPD, tetapi macam PKPD jugalah, tapi mungkin secara pentadbiran. Akhirnya menyusahkan semua kampung. Kita tidak tahu berapa ramai warga emas yang terlibat di kampung tersebut. Kalau ramai warga emas di kampung tersebut, kalau ramai kanak-kanak di kampung tersebut, risiko jangkitan amat tinggi kepada warga emas dan kanak-kanak di kampung tersebut. Ini bermakna tindakan kita walaupun seorang, tetapi ianya boleh menyebabkan bencana kepada seluruh kampung yang akhirnya akan memberikan kesan kepada nyawa penduduk di kampung tersebut, terutamanya warga emas dan anak-anak sekalian. Jadi kalau kita mempunyai saudara mara di kampung tersebut, maknanya saudara mara kita lah yang akan menjadi mangsa. Tok nenek kita lah yang akan menjadi mangsa. Anak-anak kecil, anak-anak saudara, cucu saudara kita dan sebagainya lah yang akan menjadi mangsa. Sebab itulah saya kata, walaupun pihak kerajaan memberikan sedikit kelonggaran, tetapi tidak bermakna kita perlu mengambil ini sebagai kesempatan untuk membuat apa saja yang kita suka, kerana kita telah pun diberikan sedikit kebebasan. Yang penting kita perlu fikir sendiri, adakah dengan pulangnya kita ke kampung akan memberikan kesan kepada tok nenek kita, keluarga kita, anak cucu kita di kampung dan sebagainya. Kalau kita ingin menyelamatkan mereka, sebaik-baiknya nasihat saya, tak payah balik kampung, beraya di rumah kita di mana saja kita berada. Yang di kampung, mereka beraya di rumah masing-masing, kita di Kuala Lumpur, berayalah di rumah kita di Kuala Lumpur. Inilah satu cara untuk memastikan tidak akan berlaku spike selepas hari raya nanti. Kita mesti ingat, di beberapa negara termasuk di Itali dan sebagainya, apabila pulang balik kampung beramai-ramai, itulah yang menyebabkan Itali
menjadikan satu negara yang satu ketika dulu paling tinggi positif COVID dan kematian di seluruh dunia ini. Jadi saya harap apapun kawalan kendiri perlu kita lakukan bagi menyelamatkan orang lain. Jadi itu saja saya nak sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Seperti biasa, seruan saya terus kekal di rumah untuk terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Okey, Assalamualaikum Datuk Seri. Saya nak tanya susulan daripada apa yang Datuk Seri maklumkan sebentar tadi mengenai tiada lagi kebenaran rentas negeri dibenarkan. Okey, kalau yang dah ada yang dah buat permohonan dan diluluskan, bagaimana? Adakah mereka masih lagi dibenarkan? Dan kalau ada kes-kes kecemasan, adakah dibenarkan untuk merentas negeri? Dia kalau kes balik kampung ni biasanya orang pergi waktu itu juga sebelum pulang. Tak ada pergi 3-4 hari sebelum tu. Ya, jadi kalau dah ada dilulus sekalipun, tapi kalau lulus tu tentu saja lulus untuk balik kampung kerana kecemasan dulu kita benarkan. Selain daripada itu pihak polis tidak akan benarkan. Jadi tak timbul isu dah lulus tarik balik. Ya, tak timbul sebab kes-kes lain memang tidak akan dibenarkan oleh pihak polis. Ya, jadi saya rasa tak akan timbul isu dah lulus. Kerana kalau dah lulus tu berkaitan dengan kematian, mereka boleh balik. Tapi kalau kes lain, kalau 1,300 yang beratur di Kuantan tu, takkan 1,300 ada kematian tu. Tak mungkin. Polis pun fikir tak logik. 1,300. Dia dah lah penjarakan sosial berlaku. Bukan panjang lagi. Sanggup beratur tengah panas tu untuk dapat kebenaran balik kampung. Dan alasannya mungkin kita cubalah. Try lah. Try test lah. Orang kampung kata kok boleh dapat. Jadi sekarang ini kita kata nombor. Jadi tak perlu pergilah ke balai polis lagi. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Itulah di media sosial seorang pemilik akaun Muhammad Sayyidi Omar menyatakan bahawa dia berjaya merentas negeri pulang ke kampung untuk beraya dan mendakwa tiada sekatan jalan raya sepanjang perjalanan. Jadi adakah checkpoint sekatan jalan raya yang hanya diletakkan di semua sepadan negeri atau sepadan-sepadan tertentu sahaja? Dan bagaimana pula jika bergerak dengan kapal terbang atau dengan kereta api? Di manakah checkpoint penguasa akan melakukan pemeriksaan? Okey. Nah, ini pun satu hal je ni. Bila dah balik, beritahu orang dia dah sampai kampung. Macam dululah. Ingat dulu yang selfie tu. Yang 3 beranak tu. Hari ni dia buat selfie, pagi besok dah kena tangkap. Saya rasa Mat Sayuti ni pun mungkin lah. Polis akan cari. Saya pun tidak tahu. Tapi ada yang balik earlier sebelum sekatan jalan raya dibuat. Ada yang setelah dibuat. Dan mungkin ada juga jalan-jalan tikus, lorong-lorong tikus yang digunakan. Sebab itu SJR ataupun sekatan jalan raya dibuat oleh polis ini kebanyakannya di selepas tol ataupun sebelum tol. Kerana orang balik melalui tol. Dan juga jalan-jalan lama. Mungkin kalau ke Pahang tu di jalan lama, Gombak, mungkin akan ada sekatan dan sebagainya. Tapi mungkin ada juga jalan-jalan tertentu, lorong-lorong tikus yang menyebabkan mereka lepas untuk balik. Jadi perkara-perkara seperti ini saya dah sebutkan bahawa lepas balik kampung tidak bermakna terlepas daripada undang-undang apabila pulang balik ke Kuala Lumpur. Ya, jadi yang lepas seperti ini insya-Allah saya percaya polis akan cari juga. Saya dah kata yang lepas balik belum tentu boleh lepas untuk apabila balik ke tempat kerja nanti selepas raya nanti, ya. Dan dari segi pesawat saya dah sebutkan juga mesti mendapat kebenaran polis. Kalau dululah, sekarang ni kita tak benarkan, jadi tidak adalah. Dan biasanya sekatan akan dilakukan sebelum sampai ke lapangan terbang itu akan dilakukan sekatan, atau mungkin polis akan lebih tegas berada di kawasan sebelum masuk untuk check in pesawat, untuk check in ataupun masuk ke pesawat sebelum masuk ke tempat medan tempat berlepas. Hall untuk berlepas tu, sebelum masuk tu akan dicek tempat cek bagasi dan sebagainya, screening tu polis akan tunggu di situ. Jadi memang tidak dibenarkan. Okey.
Selamat petang Datuk Seri. Saya nak bertanya, terdapat dakwaan setengah tempat masih meminta nombor kad pengenalan. So, sekiranya ini masih berlaku, bolehkah laporan dibuat terhadap premis tersebut dan adakah tindakan akan diambil terhadap pemilik premis tersebut? So, mohon penjelasan Datuk Seri. Ya. Setiap diri kita ni dilindungi oleh Akta Perlindungan Data Peribadi. Personal Data Protection Act. Ya, kita dilindungi. Dan mana-mana restoran atau mana-mana premis perniagaan yang mengambil data kita, kalau dikongsikan dengan orang lain, adalah menyalahi akta tersebut dan boleh dihukum di bawah akta tersebut. Cuma saya tidak ada detail mengenai berapa ribu atau berapa puluh ribu denda yang boleh dikenakan atau penjara dan sebagainya. Tetapi memang ianya menyalahi Akta Perlindungan Data Peribadi tersebut. Jadi, kalaulah ada sesiapa yang merasai bahawa informasi mereka dikongsi oleh pusat perniagaan tersebut, ianya mereka boleh melaporkan kepada pihak polis dan juga SKMM. Okey. Datuk Seri, ini mengenai kebenaran melakukan pergerakan rentas daerah. Satu, adakah kebenaran itu diberikan hanya untuk kes-kes tertentu sahaja seperti kebenaran untuk rentas negeri? Kedua, kalaulah kebenaran merentas daerah itu dibenarkan tanpa syarat, maksudnya saya yang tinggal di Kajang Selangor bolehlah untuk buka puasa malam ini di kampung di Banting Selangor dan juga pulang berhari raya Aidilfitri nanti. Yang ketiganya, sebab ada aduan perjalanan rentas daerah ini diarah berpatah balik. Kalau mereka diarah berpatah balik, apa yang patut mereka buat? Terima kasih. Rentas daerah memang dibenarkan. Tidak ada sekatan untuk rentas daerah. Jadi tidak sepatutnya pihak polis di sekatan jalan raya pusing balik, arahkan pusing balik. Tetapi mungkin pihak polis tahu itu bukan rentas daerah, itu rentas negeri. Jadi biasanya pihak polis dia akan tanya, dan pihak polis biasanya dari segi jawapan tu, pihak polis ini memang dia dah biasa dengan jawapan-jawapan dan dia boleh teka ke mana sebenarnya hala tuju orang tersebut. Jadi bila dia tanya tu, walau macam mana pun dia boleh kesan ke mana tujuannya. Mungkin sebenarnya orang situ bukan rentas daerah. Yang diarah balik, pusing balik itu adalah rentas negeri. Kerana rentas daerah seperti saya sebutkan tidak ada sekatan dan mereka bebas untuk bergerak di dalam daerah negeri masing-masing, di dalam negeri masing-masing. Walau jauh mana pun perjalanan tu masih boleh. Sebagai contoh, daripada Kuantan nak pergi ke Kuala Lipis, dalam negeri, rentas beberapa daerah. Tapi kerana kita membenarkan rentas daerah, walaupun perjalanan ke Kuantan, daripada Kuantan ke Kuala Lipis boleh sampai ke 4 jam, mungkin 4 jam nak sampai ke Kuala Lipis, tapi kerana kita membenarkan rentas daerah, bukan masa yang kita tentukan, tetapi mereka masih di dalam negeri yang sama. Jadi tak timbul isu. Ya. Maksudnya buka puasa malam ni dan balik raya bolehlah dalam satu negeri? Nak balik raya masih tertakluk kepada SOP lah. Bila sampai ke kampung tu, kalau dah kat rumah tu dah ada 20 orang, you balik satu kereta, you bertiga, tak boleh lah. Jadi SOP ada untuk air raya. Jadi walaupun cuba balik, kalau melebihi dia 20, kereta banyak kat luar tu, mungkin polis akan tanyalah. Jadi walaupun kita benarkan, tetapi SOP raya tidak berubah. Ya. Dr. Faizal dari Bernama. Arahan kerajaan, salah seorang daripada penjawapan perlu kerja di rumah manakala pasangan kerja di pejabat. Namun isunya ada ketua jabatan yang meminta kedua-duanya hadir dan bekerja di pejabat. Jika perlu jaga anak, mereka salah seorang perlu ambil cuti tahunan. Jadi adakah ketua jabatan ini perlu dikenakan tindakan kerana tidak mengikuti arahan kerajaan? Terima kasih. Mungkin ketua jabatan tu keliru dengan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan sendiri. Ya. Sebenarnya saya dah sebutkan semalam bahawa kalau ada kes seperti itu, mereka boleh bekerja daripada rumah. Sebab arahan kerja daripada rumah masih belum ditarik balik. Dan tujuan kerja daripada rumah. Kalau dulu tujuan daripada
kerja daripada rumah, kerana bila semua pejabat kajian ditutup, tidak dibenarkan, maka semua bekerja daripada rumah. Tetapi apabila pejabat kajian mula dibuka, tetapi taska masih belum dibuka, tadika, tabika masih belum dibuka, sekolah masih belum dibuka. Jadi mungkin mereka punya anak yang berumur taska, tabika atau anak sekolah yang berada di rumah. Kalau dua-dua pergi kerja, tak ada siapa yang nak jaga anak dia. Sebab itulah kerja daripada rumah tu masih dibenarkan kepada pasangan seperti ini. Memang dibenarkan. Jadi kalau ada arahan kata mesti pergi bekerja dua-dua, paksa tinggalkan anak, itu mungkin terdapat kekeliruan daripada ketua jabatan tersebut. InsyaAllah saya akan maklumkan kepada ketua Setiausaha Negara untuk melihat perkara ini supaya tidak akan berlaku perkara-perkara seperti ini lagi. Okey, ada lagi? Datuk Seri Syamsiah bernama. Soalan yang masih menjadi persoalan. Bilakah kedai gunting rambut boleh beroperasi? Terima kasih Datuk Seri. You dah rambut panjang ke? Okey, inilah persoalan ni memang selalu timbul. Saya dimaklumkan bahawa Persatuan Gunting Rambut telah pun menghantar SOP mereka kepada MKN dan juga Kementerian Kesihatan. Jadi sekarang ni Kementerian Kesihatan bersama MKN sedang meneliti SOP yang dicadangkan oleh Persatuan Gunting Rambut. Sebab kedai gunting rambut ni dia ada berbagai-bagai kategori. Ada kategori yang di shopping kompleks tu yang mahal tu, dan ada juga yang selalu saya gunakan, kedai mamak gunting rambut ni RM3-4 bayar ni, RM5 je ni. Jadi yang itu pun ada. Jadi SOP tu yang nak kita perketatkan. Jadi walaupun ini adalah keputusan daripada MKN dan juga KKM, Kementerian Kesihatan. Mereka sedang meneliti. Sebab ramai orang yang masih takut lagi kepada gunting rambut ini, yang dianggap sebagai agak berbahaya kerana social distancing sukar dilakukan kerana pegang rambut dan sebagainya. Walaupun kita serahkan kepada KKM dan MKN untuk meneliti setiap SOP yang dicadangkan oleh Persatuan Gunting Rambut ini. Lepas itu kalau ada apa-apa keputusan, insya-Allah seperti biasa saya akan maklumkan dan akan umumkan. Setakat ini belum lagi, mereka sedang meneliti. Bila saya tidak tahu. Selepas raya ke, selepas 9 bulan ke, saya tak tahu. Mungkin cepat, mungkin lambat. Itu masih lagi tertakluk kepada MKN dan juga KKM, dan mungkin selepas mereka meneliti, mereka nak panggil Persatuan Gunting Rambut untuk sit down dan sebagainya, mungkin perkara itu juga akan berlaku. Jadi tunggulah, insya-Allah. Ya. Gunting sendirilah dulu kalau berlaku. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.